Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Bersama saya pada hari ini untuk majlis pelancaran buku tokoh wanita Kelantan. Okey, pada hari ini saya akan interview beberapa AJK dan pengurusi untuk majlis ini sendiri. So, kita tengok sebelah sini, okey? Okey, bersama saya pada hari ini untuk majlis pelancaran buku tokoh wanita Kelantan. Okey, bersama saya pada hari ini, boleh saya tahu nama Puan? Ya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia. Okey. Saya penasihat Puspa, badan yang melancarkan buku pada pagi ini. Tujuan kami mengadakan majlis ini ialah untuk mewar-warkan penerbitan buku ini, di samping menjemput beberapa orang tokoh yang dapat hadir untuk bersama-sama di majlis meraihkan pelancaran buku ini dan berkenalan bukan saja sesama sendiri dengan ahli-ahli persatuan, dengan dev-dev yang hadir. Buku ini ialah jilid kedua, sebab jilid satu dah dilancarkan tahun 2014 rasa saya, dan merupakan kejayaan yang besar sebab setelah lahir jilid 1 dengan 111 orang tokoh, jilid 2 sekarang mengandungi 108 orang tokoh. Semuanya orang yang terkenal dan berjasa bukan saja kepada negeri Kelantan tetapi juga dalam konteks negara dan antarabangsa juga. Jadi majlis ini yang akan dirasmikan pelancarannya oleh Yang Teramat Mulia Tengku Nur Hayati merupakan satu detik penting bagi Puspa. Okey, boleh tak Prof terangkan sikit latar belakang diri Prof? Saya anak Kelantan lah. Dilahirkan di Kelantan tapi sudah lama duduk di Kuala Lumpur, belajar di sini dan bekerja di sini, mengajar di Universiti Melaya. Dalam Puspa, saya salah seorang daripada tokoh yang memulakan Puspa ini bersama rakan-rakan lain dan memegang jawatan Presiden yang pertama. Sekarang sudah bersara, tetapi saya menyokong kuat segala kegiatan Puspa dan berdoa agar Puspa akan terus berkekalan dengan kejayaannya, dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat kepada wanita dan kanak-kanak di negeri Kelantan. Okey, terima kasih Prof. Okey, bersama saya pada hari ini seorang lagi tokoh wanita Kelantan. Okey, Puan boleh kenalkan diri Puan? Saya Hajah Asma daripada Syarikat Haji Idris, Songket dan Batik, Kelantan. Okey, apa perasaan Puan setelah dipilih sebagai tokoh wanita Kelantan? Rasa alhamdulillah, bersyukur pada Allah dan begitu gembira sekali lah. Okey. Mesti yang ramai yang kat luar sana nak tahu sedikit latar belakang Puan. Boleh Puan ceritakan? Kita perniagaan kita songket, kain tenun dan batik Kelantan ya. Kita dah lama ada buat ni. Generasi yang sini sekarang ni generasi yang kelima yang usahakan songket dan batik Kelantan. Puan menjadi inspirasi kepada ramai wanita. Apa nasihat Puan untuk wanita yang ingin berjaya kat luar sana? Kena usaha lah. Kena bertawakal kepada Allah, usaha. Yang paling pentingnya usaha, jangan putus asa, semangat dan rajin. Jangan putus asa ya, itulah. Jatuh bangun dalam bisnes kan. Kita kena usaha. Okey, terima kasih Puan.
Persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang teramat mulia Tentu Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tengku Abdul Rahman, Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Haji Abdul Karim, Penasihat Puspa merangkap penerusi dan redaksi penerbitan buku biografi tokoh wanita Kelantan jilid 2. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Rahimah Haji Ahmad, Presiden Puspa. Yang berbahagia Profesor Kehormat Dr. Aziza Hamzah, Timbalan Presiden Puspa 1, yang berusaha tokoh-tokoh Tuhan, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faisal bin Muhammad dari Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Al-Fatihah lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wal nafihatil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Dalam segala urusan kami, bukakanlah kita hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan dan menyampaikan ucapan mengulas bicara. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Haji Abdul Karim, Penasihat Puspa merangkap pengerusi sidang redaksi penerbitan buku biografi tokoh wanita Kelantan jilid 2 untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Tas Muhammad Nawi, Exco Kebajikan, Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri Kelantan. Yang berbahagia Profesor Kehormat Dr. Aziza Hamzah, Timbalan Yang ke-21 Puspa, tokoh-tokoh wanita Kelantan dan ahli-ahli keluarga mereka yang hadir di majlis ini, ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif dan ahli-ahli Puspa, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para tetamu yang dihormati sekalian. Sebagai penasihat Puspa, saya turut mengadu-adukan kehadiran di tepi bendang anak siput di atas peti. Tungku laksana bulan terang, cahaya liput serata negeri. Tetapi juga kepada masyarakat secara am. Tahniah ditujukan khas atas kejayaan menghasilkan jilid 2 dalam siri penghasilan buku tentang biografi tokoh-tokoh wanita dari negeri Kelantan. Seperti itulah yang telah dinyatakan, jilid 1 mengandungi 111 orang dan jilid 2 108 orang. Sejak zaman berzaman, wanita Kelantan amat terselah. Daripada legenda Tuan Puteri Sa'du hinggalah para penjual di Pasar Khadijah dan di gerai-gerai kecil di seluruh ceruk negeri Kelantan, kehadiran mereka amat terasa. Sumbangan mereka besar dan berkesan. Hari ini, bidang sumbangan wanita Kelantan semakin meluas selaras dengan kemajuan yang berlaku dalam masyarakat semasa serta kemajuan yang dicapai oleh kaum wanita di seluruh dunia. Dalam jilid 1 dan jilid 2 ini, keterselahan wanita Kelantan dapat dilihat dalam semua bidang kehidupan, daripada mereka yang membuat akok berkedut dan martabak, bidan-bidan istimewa, pembatik dan penenun songkek, pembuat minyak mestika, kepada ahli-ahli politik, para akademik, usahawan, tokoh seni dan budaya, ahli profesional dalam berbagai bidang dan juara sukan. Sumbangan wanita tidak terhad kepada sempadan negeri Kelantan. Mereka juga terbang jauh ke seluruh pelosok negara. Bahkan beberapa orang telah berkembang lebih jauh ke dunia antarabangsa, termasuk ke pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar memberi beberapa contoh, dalam jilid 1 terdapat tokoh-tokoh seperti tokoh akademik Profesor Dr. Adibah Kamaruzzaman,
wanita Malaysia pertama dilantik naib Chancellor dan salah seorang penolong Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu Tan Sri Rafiah Salim. Tokoh politik Tengku Datuk Nur Asia, Yang Berhormat Datuk Hajah Mumtaz sendiri, sastrawan saudara Fatimah Busu dan saudara Samia Ismail, usahawan wanita Datin Nik Raziah Nik Hassan, tokoh guru Hajah Siti Aisyah Haji Abdul Rahman dan Khadijah Awang serta Miknab mewakili bidang kesenian. Dalam jilid 2 pula, antara tokoh ialah Yang Teramat Mulia Tengku sendiri, Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun bin Tuan Mak, Ketua Hakim Negara, penyanyi terkenal Puan Rosmaria Abdul Hamid, ahli akademik Profesor Madya Dr. Syamrahayu binti Abdul Aziz, Dr. Suhaibah bin Muhammad Nasir, juara antarabangsa pelari Solo, Puan Bibi Ramjani, mantan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan, Puan Siti Aisyah binti Haji Mahmud, usahawan perikanan laut dalam, Dr. Nazli Hamzah, pakar kanak-kanak dan sukarelawan, arwah Cik Mah binti Cik Ali, usahawan minyak mustika, dan Puan Nur Hayati Zakaria, seniman tradisional, anak kepada primadona Mak Yong, Puan Khadijah Awang. Sebagai tanda penghormatan kepada mereka, mereka bentuk kulit buku dihiasi dengan gambar-gambar sebahagian daripada mereka sebagai mewakili pelbagai bidang dan penglibatan. Bagi jilid 2 ini, terdapat sedikit keistimewaan. Dalam arti kata, kami meluaskan skop untuk meliputi mereka yang telah menerima pelbagai anugerah atau yang menjadi juara pelbagai bidang walaupun usia mereka agak muda. Sebagai contoh ialah Nur Syuhaida binti Mahidin, berumur 18 tahun, atlet taekwondo. Dia tokoh sukan negeri Kelantan dan telah mewakili negara di peringkat dunia. Contoh kedua ialah Major Kehormat Dr. Suhaibah binti Muhammad Nasir yang pernah bertugas dengan Tentera Udara Malaysia. Beliau mencatat rekod sebagai wanita Malaysia pertama menjadi pelari solo peringkat antarabangsa dengan beberapa kemenangan termasuk Sailing the Sands of Sahara 2012. Sebagai menghormati sumbangan tokoh-tokoh yang termuat dalam buku ini, terutama mereka yang hadir di majlis pada pagi ini, izinkan saya menurunkan beberapa ungkapan tradisional nukilan seorang pujangga dari Riau, Sumatera, iaitu yang menceritakan sifat-sifat orang yang istimewa. Kata pujangga tersebut, tokoh-tokoh ini amat besar pengaruhnya. Bagaikan kayu besar di tengah padang, rimbun daunnya tempat berteduh, kuat tahannya tempat bergantung, kukuh batangnya tempat bersandar, besar akarnya tempat bersila. Jika ini juga orang berilmu. Tuan-tuan, akhir kata, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh dah tiba ke pulau, umpama memanjat dah sampai ke pucuk, entah saya salah sapa, entah tikal salah bentang, entah sirih salah sorong, entah duduk salah tempat, saya susun jari 10, ampun dan maaf, sungguh dimohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi penerbitan buku biografi tokoh wanita Kelantan jilid 2 atas ucapan itu tadi. Yang berhormat Datuk, yang berbahagia Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kini tibalah waktu yang dinantikan, Majlis Pelancaran Penerbitan Buku Biografi Tokoh Wanita Kelantan Jilid 2 yang akan disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tengku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati binti Tengku Abdul Rahman Putra Al-Had Tengku Puan Temenggung Kelantan. Sehubungan dengan itu, dengan penghormat dan takzimnya, Patih mohon izin dan perkenan Yang Teramat Mulia Tengku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati untuk menyampaikan titah ucapan dan perasmian buku biografi tokoh wanita Kelantan Jilid 2 yang diterbitkan oleh Puspa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjara majlis yang dihormati Penasihat Kesatuan Kemajuan Wanita Kelantan di Kuala Lumpur dan Selangor Puspa, Profesor Emeritus Datuk Safiah Karim, Presiden Puspa Profesor Datin Rahimah Haji Ahmad. Seterusnya rakan saya yang bahagia Datuk Hajah Mumtaz yang telah terbang daripada Kelantan hari sini, Presiden dan juga seterusnya urus setia, para hadirin dan hadirat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merafak kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis yang amat bermakna. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Puspa kerana sudi menjemput saya ke majlis pelancaran jilid kedua buku biografi tokoh wanita Kelantan. Saya amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama wanita hebat dari Kelantan yang kebanyakannya menetap di Kuala Lumpur. Saya walaupun asalnya bukan Kelantan, tetapi saya dah lama berkahwin dengan orang Kelantan dan 30 tahun dah. Ini menyebabkan hati saya banyak di Kelantan. Banyak juga diucapkan kepada Puspa di atas usaha merakamkan biodata 108 orang tokoh wanita yang berjasa di dalam jilid 2 buku biografi ini. Melalui buku ini, kita dapat berkenalan bukan sahaja dengan orang yang pakar dan berbagai bidang atau memegang jabatan-jabatan tinggi, tetapi juga wanita dari pelbagai latar belakang yang menjadi kelompok dalam bermacam-macam bidang seperti ahli sukan, pakar-pakar perubatan, bidang kehakiman, pakar-pakar masakan warisan, pakar-pakar ilmuwan serta sastrawan dan juga budayawan. Dan juga tidak ketinggalan para sukarelawan. Saya difahamkan ramai wanita Kelantan yang berjasa pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa, sekaligus mengharumkan nama Kelantan di samping negara Malaysia. Penghasilan buku ini merupakan satu aspek mendokumentasikan yang penting dalam sejarah kemajuan kaum wanita Kelantan. Kita mahu generasi muda akan datang didedahkan oleh sumbangan yang telah diberikan oleh wanita-wanita ini. Untuk sama-sama kita berbangga dengan kejayaan mereka. Kita juga mahu mereka tahu tentang kejayaan-kejayaan wanita ini akan menjadi contoh teladan serta sumber inspirasi kepada anak-anak muda kita. Surah Al-Imran ayat 195 bermaksud, sesungguhnya aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kerana setengah kamu adalah keturunan daripada setengahnya. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada Puspa, juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung di atas usaha penerbitan buku ini. Saya juga mendengar dari tadi usaha-usaha Puspa dalam bidang sukarelawan dan NGO. Saya ingin mengucapkan tahniah. InsyaAllah pada satu hari, insyaAllah saya ingin juga turut serta dalam aktiviti Puspa, insyaAllah. Akhir kata, saya berharap dalam pelancaran biografi ini akan menggalakkan lebih ramai wanita kaum di sana untuk menyumbang sesuatu yang memberi impak dan manfaat kepada negara dan juga negeri Kelantan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya ingin melancarkan buku biografi tokoh wanita Kelantan jilid kedua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih yang teramat mulia Tengku, mohon perkenan yang teramat mulia Tengku untuk kekal di atas pentas. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Hajah Mumtaz Muhammad Nawi,
Seterusnya yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim dan juga yang berbahagia Profesor Dating Dr. Rahimah Haji Ahmad untuk naik ke pentas bagi menyampaikan buku biografi tokoh wanita Kelantan jilid 2 kepada yang teramat mulia Tengku Puan Sri Datuk Hajah Nur Hayati, dan seterusnya bersama-sama menyaksikan tayangan video gimmick pelancaran buku biografi tokoh wanita Kelantan jilid 2. Citramu wanitaku berpadu dalam satu cerminan pada kaca siti dan satu citramu kau. Tanah serendah si kebun bunga merakam detak peristiwa, petah lidah kala bermadah, merdu lagu bak puluh berindu merenggut jiwa yang diharu. Liuk lentuk tubuh mengalai, lenggang makyung mahupun asyik, itulah putri mahupun ratu. Tegas menghujah menggunjang pesona, masuk ke sawah padi menguning, turun ke sungai ikan menepas. Barang hendak barang jadi, sentuhan mengilau kencana, bumi dipijak disepuh mentari. Bagaikan burung terbang bebas, tipis ke bumi menjadi bukit dan gunung, terpercik ke air membentuk pulau dan pantai. Tidak, tak putus di badai zaman, tidak gentar oling segala. Maria binti Abdul Hamid. Tegap primbon gagah perkasa, harum jelita si bunga suci, idaman darah gadis rupawan, sangat sombongnya bungamu menari, melenggang-lenggong di ujung dahan. Tiada lakangan menyuntikkanmu, bagai melati di lama sana. Lihatlah senyuman cuma melati, disunting gelana air di lembah sunyi.
melambai. Sungguh nasibmu si bunga tanjung, bagai cahaya ditutup mendung. Tiadalah tangan menyuntik kamu, menunggu gugur di angin lalu. Malam dudukmu di dahan tinggi, ini bertabur di atas bumi. Terima kasih. Daripada album kedua saya, beras pulut dan beras biasa, campur santan, kelapa dan halva, bawang iris dan juga halia, enak rasa. Nasi dagang itulah namanya, tak terkenal merata negara. Di pantai timur tempat asalnya istimewa. Asal usul dinamakan dagang, mulai satu dan tak berlebihan. Sangat elok untuk dihidangkan di majelis dan keramaian. Bila makan pagi atau petang, bungkuslah sedikit untuk pulang. Jangan lupa ibu, ayah, abang, nasi dagang. Tapi lagu tu ditulis oleh pencinta budaya Terengganu. Jadi lagu Terengganu sebab pengah dia tak sama dengan Kelantan. Beras pulut dan beras biasa, campur santan, kelapa dan halva, bawang iris dan juga halia, enak rasa. Nasi dagang itulah namanya, tak terkenal merata negara. Di pantai timur tempat asalnya istimewa. Asal usul dinamakan dagang, mulai satu dan tak berlebihan. Sangat elok untuk dihidangkan di majelis dan keramaian. Bila makan pagi atau petang, bungkuslah sedikit untuk pulang. Jangan lupa ibu, ayah, abang, nasi dagang, nasi dagang, nasi dagang. Okey, apa perasaan Puan telah dipilih sebagai tokoh wanita Kelantan? Alhamdulillah, syukur. Saya merasa bangga bagi pihak ibu saya yang menjadi tulang belakang kepada saya untuk berjaya menjadi tokoh wanita Kelantan ni. Okey, mesti ramai yang tak tahu latar belakang Puan. Boleh Puan ceritakan sedikit tentang latar belakang Puan? Saya biasa je berasal daripada keluarga berniaga. Kedua ibu bapa saya berniaga batik, dan saya berserta keluarga berniaga ayam
bidang ayam lah, ayam proses. Okey, kiranya Puan dalam perniagaan batik. Jadi Puan generasi yang keberapa ni? Generasi batik kira bermula dengan Haji Cik Su, datuk saya Haji Daud, ayah saya Jamaluddin dan saya generasi keempat lah. Okey. Puan dah jadi inspirasi dekat wanita di luar sana. Boleh tak Puan bagi nasihat sikit untuk wanita yang ingin berjaya macam Puan? Kepada rakan wanita, kita sebenarnya tidak boleh berputus asa di atas segala apa usaha kita. Walaupun gagal sekali tak bermakna gagal selama-lamanya. Itu saja. Okey, terima kasih Puan. Saya harap Puan akan terus berjaya dan menjadi inspirasi kepada wanita di luar sana. Terima kasih. Hai Puan. Okey, boleh saya tanya apa perasaan Puan setelah dipilih sebagai tokoh wanita Kelantan? Sebenarnya saya tidak terfikir untuk menjadi salah seorang terpilih menjadi tokoh wanita Kelantan. Okay, mesti ramai wanita kat luar sana nak tahu tentang sedikitlah latar belakang Puan. Boleh Puan ceritakan? Okey, sebenarnya saya seorang penyanyi, pernah memenangi peraduan bintang RTM tahun 77 menjadi juara, dan setelah saya membuat beberapa album dan saya mempunyai lebih kurang 50 lagu original saya sendiri, dan juga sekarang oleh kerana kita maintain sahaja career saya sebagai penyanyi, saya menjahit baju, mengambil upah menjahit baju. Sebenarnya dia orang tak tahu saya adalah seorang tukang jahit dahulu sebelum saya memenangi bintang RTM. Jadi bila kita menang bintang RTM, baju-baju yang saya pakai untuk TV semuanya saya jahit sendiri. Lepas tu oleh kerana saya mengikuti Anita Sarawak selama setahun dan juga membuat stesen-stesen di daerah-daerah tertentu dan juga dengan orkestra RTM, di situ saya mendapat pengalaman yang lebih lagi sebagai seorang penyanyi. Okey, saya pasti Puan mesti menjadi inspirasi pada ramai wanita kat luar sana. Okey, apa nasihat Puan untuk wanita yang ingin berjaya dekat luar sana? Sebenarnya saya amat bersyukur bila melihat atau mendengar adik-adik ni berjaya dalam satu-satu kerjaya mereka. Sebab dalam hidup saya mempunyai beberapa kerjaya, tetapi yang paling ini ialah menjahit dan juga menjadi penyanyi. Tapi yang paling orang kenal ialah saya seorang penyanyi. Menjahit ni sebab sampilan dan saya tidak pernah war-warkan apa saya buat sampingan. Di situlah dia orang agak-agak betul ke saya ni tukang jahit. Tapi memang benar. Okey, terima kasih Puan untuk interview hari ini. Saya ucapkan tahniah untuk Puan kerana telah terpilih untuk tokoh wanita. Terima kasih banyak-banyak ya Puspa kerana memilih saya sebagai tokoh wanita Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, apa perasaan doktor setelah dipilih sebagai tokoh wanita Kelantan? Okey, saya berasa teruja juga dan rasa mungkin rasa bangga dan bersyukurlah kerana segala usaha saya ada juga orang yang nampak kan. Okey, mesti ramai kat luar sana nak tahu sedikit latar belakang doktor. Okey, nama saya Dr. Rushmini Maris binti Ismail, dilahirkan di Kota Baru, Kelantan. Tapi saya dah duduk dekat Selangor ni lama dah, daripada kecil lagi. Tapi tak sangkalah orang di negeri Kelantan masih lagi ingat saya dan invite saya untuk anugerah tokoh wanita Kelantan ni. Okey, saya ada klinik kecantikan iaitu Marisa Estetik. Jadi bagi yang tak tahu lagi tentang Marisa Estetik ni, mungkin hari ni beritahulah dan bolehlah cuba produk-produk kami. Okey, doktor menjadi inspirasi kepada ramai wanita kat luar sana. So apa nasihat doktor untuk wanita yang ingin berjaya? Okey, kepada wanita yang ingin berjaya, go for it.
apa saja bidang yang kita ceburi, tak kira sales ke, marketing ke, advertising ke, grafik ke, videografi ke, apa saja bidang yang kita buat, kita wanita ni kita boleh. Dan sebagai wanita kita kena proud kerana kita boleh juga buat sehebat orang lelaki juga. Saya Dr. Rushmini. Untuk dapat lebih banyak info, sila share, like, tekan notification bell, subscribe kepada kami dan anda juga boleh menghubungi saya.